أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Okay guys, hari ini merupakan hari Isnin. Kalau dah jumpa hari Isnin ni maknanya apa? Kita ada cerita seram yang nak kongsikan kepada korang. Okay, macam minggu lepas kita dah bawa Ci ke sini. Untuk minggu ni kita ada something yang rare untuk korang, something yang bagi Acap ini pertama kali lah Acap buat untuk sejarah Ashraf channel sekalipun. Sebab kalau sebelum ni kita banyak cerita pasal kisah-kisah orang tua. Budak-budak punya cerita kita orang tak highlight sangat. Tapi untuk edisi kali ni kita orang akan highlightkan cerita kanak-kanak sendiri yang diganggu seperti cuti sekolah lah. Alright, so cerita dia tentang apa? Kita tengok sekejap lagi. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Kita tengok video ni dulu. Let's roll it. Okay guys, untuk cerita yang pertama ni kita nak berkongsi kisah tentang Akil. Akil, terima kasih yang hantar cerita ni kat Abang Acap. Sebab bagi Acap cerita Akil ni agak super dia creepy orang kata creepy. Memang bagi Acap lah, kalau Acap kat situasi dia, aku pun koyak. Okay, dia kata dia pernah melalui satu pengalaman seram ketika dia berusia 12 tahun pada waktu tu. Abang Acap, waktu tu saya ikut family saya pergi ke Banting. Waktu tu kita orang ni ada wedding. So saya dengan family saya telah pun menetap dekat sebuah rumah. Dia kata macam tu lah, homestay katanya. Okay, sekarang ni si Akil umur dia dah pun mencecah 18 tahun. So benda ni 6 tahun lepas punya cerita geng. 2022 tolak 6 tahun 2016. Okay, cerita dia bermula ketika dia sampai bersama dengan dua lagi family sebenarnya. Sebab rumah tu agak besar guys, lebih kurang 2 tingkat setengah macam tu. And ada lebih kurang dalam 7 bilik, tak silap Acap dia cerita 7 ke 8 bilik lah. So kat situ memang selesa untuk diorang tidur beramai-ramai kat sana. Menurut Akil, bila dia sampai kat situ, dia kata dia buka je pintu, dia ternampak ada satu buaian lama yang berada di bahagian tepi macam tangga lah. Macam okay, ni tempat kau naik tangga, benda tu kat tepi tu. Tapi dia tak adalah perasaan bukan. Cuma dia kata, wow, antiknya benda ni kan. Nampak macam lain lah macam tu. Okay, waktu tu dia kata dia budak-budak umur 12. Cuma dia kata waktu tu dia tak ada fikir banyak. Dia riang le. Dia kata waktu tu dengan akak dia. Dia riang, dia pun duduk ke atas buaian tersebut. Okay, maksud waktu dia kata dia duduk ke atas buaian tu, semua orang tengah sibuk hara semualah. And then menurut si Akil ni, dia kata kalau Abang Acap nak tahu, dekat tepi tu ada buaian. Okay, contoh buaian dekat sini, buaian dekat sini. Dan dia kata dekat atas buaian tu bang, dinding tu ada satu gambar orang lama abang. Tapi gambar macam orang tua lah, berpakaian macam orang-orang yang dalam, macam mana aku nak cakap, orang-orang Jawa macam tu punya pakaian lah waktu tu. So saya pun macam pandang frame tu. Lepas tu saya macam buat tak tahu je lah. Tapi kalau kau tengok daripada depan, frame tu seolah-olah berada dekat atas buaian tu tau. Okay, waktu kita orang sampai tu around pukul 8.30 macam tu bang. Dia kata macam tu. Saya pun duduk dekat buaian tu seorang diri waktu tu. Dikala sepupu-sepupu saya, kakak-kakak, abang-abang, ada juga ibu bapa saya sedang sibuk berbual lah. Sebab kan nak wedding kan besok. So diorang bising-bising sendiri-sendiri lah. And pada waktu saya tengah duduk seorang tu bang, saya tak buaikan pun buaian tu. Waktu saya duduk dan saya bernyandar ke arah belakang, saya terasa seperti seolah-olah saya ni ditolak daripada belakang. Dia macam okay, dia duduk, dia nyandar sikit kan, dia nyandar macam ni. Lepas tu dia rasa macam ada orang tolak dia daripada belakang. So dia pun toleh, dia kata dia toleh kat belakang tu tak ada orang. And dekat belakang tu hanya yalah jalan nak pergi tangga je lah, memang tak ada orang. Waktu tu dia macam siapa pula tolak aku ni? Main-main pula. So dia ingat sepupu-sepupu dia lah. So dia pun tinjau bawah, tinjau atas, tak ada orang. So dia pun buat tak tahu, dia duduk balik dekat tempat tu. Dia duduk balik kat tempat tu. Dan waktu dia duduk tu, dia terasa guys, menurut dia seperti dibuai oleh seseorang. Macam ada benda lah tolak buaian tu.
Tapi dia macam digelak-gelak. Siapa ni? Kenapa tolak buaya ni? Jangan laju sangat. Dia kata macam tu lah. And buaya tu makin lama makin laju. Makin lama makin laju. Makin lama makin laju. Sampai dia ditegur oleh seorang makcik dia yang berada kat situ. Dia kata, Akil, jangan main buaya tu. Apa ni? Laju-laju. Kan jatuh kan macam mana? Mana ada? Akil tak tolak pun. Nampak kaki Akil tak sampai pun. Ni kat belakang ni ada orang tolak. Lepas tu makcik dia pandang dia. Pakcik dia pandang dia. And then makcik dia tengoklah belakang. Mana ada orang kat situ? Kau ni pandai-pandai lah. Dah. Turun. Pergi naik. Basuh kaki ke apa, mandi ke. Kau ni mengepek-ngepek lah. Waktu tu Abang Cap, saya umur 12. So saya tak adalah fikir banyak sangat apa yang si makcik saya ni cakap. So saya pun tak nak banyak bunyi, tak nak banyak cakap. Saya pun turun daripada buaya tersebut dan naik ke atas untuk mandi pada waktu tu. So waktu tu memang saya ni tak ada fikir macam-macam lah Abang Cap kan. Sebab umur 12, apa je kita nak fikir. Okey, lepas dia dah sudah mandi apa semua, dia kata malam tu berlalu macam tu je lah. And memang sibuk dia orang duk buat hantaran apa semua kan. Besok orang nak kahwin. Pampung. Waktu tu Abang Cap dah pukul 1 pagi. Okey, masa pukul 1 pagi tu masing-masing dah penat, masing-masing dah masuk ke bilik masing-masing. Saya pada malam tersebut tidur bersama kakak saya dan juga seorang lagi adik saya lah. Kita orang ni 3 orang bertidur dekat dalam satu bilik ni. Okey, sedang waktu saya waktu tu macam tidur ayam macam tu, ke kiri ke kanan kan. Sebab pada waktu tu saya ni ada sepupu yang ajak main PSP. Dia kata macam tu lah. So dia memang tengah main game lah. Masa saya tengah acah-acah main game apa semua tu, tiba-tiba akak saya panggil, Akil, teman akak turun bawah. Gimana? Alah, temanlah kejap. Aduh, kakak Sarah ni orang tengah main game ni dengan Takim. Tak apa, kejap je, pause lah kejap. Time tu tak ada Discord kan. Dia kata waktu tu yelah kejap lah. So dia pun turun menemani akak dia. Dia kata akak dia waktu tu haus, tiba-tiba pula haus. Dan akak dia ni memang ada pattern guys, selalu isi air dalam botol and letak dekat dalam bilik. Tapi waktu malam tu tak ada benda tu. That's why dia kena turun ke bawah pada jam pukul 1:30 pagi macam tu lah lebih kurang dia kata. So kami berdua pun turun ke bawah. And sampai ke bawah akak cakap dia nak tuang air lah dekat water filter dekat tepi tu. So kena tunggu sikit. Waktu tu pun dia kata saya ni nak shishi. So kalau kita nak bagi korang bayangan, dia punya rumah tu lebih kurang macam kau turun tangga, kau turun sampai ujung dapur, dekat tepi tu ada toilet lah. So tak jauh lah waktu tu. Dia kata akak Akil nak kencing kejap. Aduh, kau ni temanlah akak kejap. Alah kejap lah, saya kencing, akak dah sudah, nanti akak panggil je lah. Yelah suka hati kau lah. Lepas tu sekejap lagi dia pun masuk dalam toilet. Akak dia pun pusing menghadaplah air kat water filter tu waktu tu guys. So waktu dia buang air apa semua, dia kata dah settle, dia pun keluar daripada toilet tersebut. Okey, menurut Akil, waktu dia keluar daripada toilet tu, dia tengok dekat dapur tu guys, tak ada siapa-siapa yang ada kat sana. Aduh, akak Sarah ni kenapa dia tinggalkan kita? Alah, tak sukalah macam ni. Dia pun bentak lah. Tadi kata nak tunggu, lepas tu ni tinggal-tinggal. Akak dia pedajal dia lah waktu tu. So dia pun keluar daripada area dapur tu and cepat-cepat berlari nak ke arah tangga tu. And pada waktu saya tengah berlari tu Abang Acap, saya tiba-tiba tersentak disebabkan bila saya nak sampai ke arah tangga tu Abang Acap, saya nampak akak Sarah saya sedang duduk dekat atas buaian tadi. Dia duduk, dia pegang botol air dia, dia pandang je saya macam tu. Lepas tu buaian dekat situ nampak dalam keadaan berbuai lah, macam macam tu. Waktu tu saya pun macam, akak, apa ni, tinggalkan saya ni kat sini. Dia kata macam tu lah. Dia marah lah kan, akak dah tinggalkan dia. Apa duduk kat sini? Jangan takut, saya dekat sini lah. Akak dia macam tu guys waktu tu. Akak, naiklah jom, janganlah main dekat sini. Kenapa tak boleh? Akak saya jawab waktu tu, tak ada, tadi maghrib Akil duduk sini. Lepas tu Mak Su kata ada orang tolak Akil dekat belakang. Padahal tak ada orang pun. Akil tak beranilah duduk sini. Manalah tahu ada hantu ke apa. Alah, jangan takut, saya nak kawan je. Kawan? Waktu tu si Akil ni pun pergi tanya dia, kawan? Akak dia cakap macam tu kat dia. Tak apalah kak, akak duduklah sini, kita nak naik lah. Waktu tu dia kata dia tak faham lagi situasi tu. Tapi dia kata waktu tu memang dia berdebar-debar and dia rasa takut, dia rasa cuak. Dia pun terus lari ke arah tepi
tepi tangga tu, and dia berlari naik ke atas. And waktu dia berlari naik ke atas, dia ternampak guys, kakak dia tu tengah berlari ke bawah. And then diorang bertemu like macam, oi, Akil, kau pergi mana lari pergi bawah? Lepas tu naik atas balik ni. Mana ada orang lagi pergi bawah? Orang kat bawah tadi. Orang nampak kakak kat bawah dekat buaian. Akak pergi mana? Mana ada? Akak naik dengan kau tadi. And sampai depan bilik, tiba-tiba kau lari turun bawah. Tu pasal akak lagi turun bawah cik kau. Tak, saya nampak akak dekat buaian bawah tu. Lepas tu akak kata akak nak duduk situ. Saya lari naik atas. Buaian mana? Sinilah ikut orang. Dia kata waktu tu dia bawa akak dia turun ke bawah sampai dekat area buaian tersebut guys. And bila dia sampai dekat area buaian tu tak ada orang. Tak ada siapa-siapa dekat situ. Tapi kelihatan buaian tu masih lagi swing dekat situ macam tu, dengan gerak yang sangat-sangat perlahan. Akak, tadi akak kat sini. Mana ada orang kau ni? Kau pergi mana tadi? Ya Allah kak, mana ada saya pergi mana-mana. Aduh, Dahlah, jomlah kita naik. And pada waktu tu Abang Cap, ini saya nampak, memang seriously saya nampak. Bila kita orang kata kita orang nak naik, mata kakak Sarah saya terpandang ke arah potret yang berada dekat atas buaian tersebut. And waktu tu saya pun menjenguk ke atas sana. Tiba-tiba Kak Sarah macam, apa tu? Macam tu. And saya tengok dekat area potret tu guys, saya nampak ada seolah-olah seperti rambut tau, naik ke atas perlahan-lahan and menuju ke belakang potret tersebut. And pada waktu tu memang Kak Sarah tu menjerit, and semua dekat dalam rumah tu tiba-tiba bangun pukul 2 pagi macam tu lebih kurang. And waktu tu terang, tiba-tiba rumah tu Kak Sarah kat tepi tu menggigil, menjerit-jerit. Saya jadi bingung Macam saya tak tahu apa yang jadi pada waktu tu. And waktu Abah turun ke bawah dan dia bertanya kepada kami apa benda yang terjadi, saya pun cerita kepada dia. And waktu tu memang agak chaos juga, agak kacau bilau juga. Tapi Alhamdulillah Kak Sarah tak ada apa-apa, cuma dia terkejut sahaja. Dan itulah dia kisah yang dikongsikan kepada Akil, daripada Akil kepada Acap. Dia kata waktu malam tu dia pun sebenarnya agak terperanjat dan dia demam jugalah besok hari je. Tapi itulah, Alhamdulillah besok tu diorang dah keluar sebab diorang hanya stay 1 malam saja. Dan semua benda yang terjadi atas dasar kuasa dia kan. So wallahu alam. So itulah dia guys, cerita yang pertama. Rangup setiap kali Keropok Moni, hidang petang pagi, Keropok Moni, rasa yang menawan Keropok Moni, untuk keluarga dan kawan. Keropok Moni, Keropok Moni, rangupnya. So itulah dia guys, cerita yang pertama guys. Pasal barang-barang antik ni, Acap pun sebenarnya ada keseraman tersendiri lah kalau nampak kan. Kita ada that feeling kan. Bila kita nampak barang-barang antik ni, confirm kau akan fikir macam, barang ni dah berapa lama dah kat sini kan, apa cerita dia dulu kan. Tapi tak apalah, kita jadikanlah apa-apa yang terjadi kepada si Akil ni sebagai satu iktibar untuk kita juga sebenarnya. Okay guys, untuk cerita yang kedua ni, ini hardcore juga. Cerita daripada Suraya. Alright, Suraya berumur ketika ini berlaku, umur dia baru saja mencecah 14 tahun. Form 2 lah, Form 2 katanya. Okey, waktu ni kami sedang beramai-ramai pada cuti sekolah dan kami sedang bercuti di Port Dickson. Port Dickson belah mana ni dek? Tak bagi tahu pula kan. Okey. Dia kata dia pergi bercuti dengan family dia dekat salah sebuah homestay. Bukan homestay, dia apa, chalet . Aku rasa chalet kot sebab dia ada menggambarkan like laut apa semua. Aku rasa chalet sebab dia tulis rumah. So aku tak tahu nak categorizekan apa dekat benda ni. Tapi tak apalah, kita anggap dia chalet . Alright. So menurut si Suraya ni, pada waktu tersebut kami ni beramai-ramai lah. Bang, kita orang ni saja buat family day sebenarnya. Sebab ibu dengan ayah ni memang seorang yang suka sangat mengumpulkan semua keluarga. And memang setiap tahun ada benda ni. And kejadian ini berlaku pada tahun 2018. Baru jugalah. Yalah, kalau 2020 pelik pula. Macam mana kan, kita PKP nak keluar apa? Macam mana kau PKP kau boleh berkelah pula kan. Okay,
So kisah dia bermula ketika malam kedua kami berada di sana. Okey Abang Acap, saya bersama dengan keluarga menginap di sana lebih kurang 3 hari 2 malam. Macam-macam aktiviti yang kami lakukan daripada siang hingga ke malam. Menurut Suraya guys, masa diorang sampai tu, owner rumah ada pesan bahawa dekat kawasan ni agak terpencil. Dia kata kawasan ni dulu adalah tapak tilas. Bukan, itu KKN. Adalah satu tapak pembinaan yang tak menjadi. So sekarang diorang dah jadikan tempat tu sebagai kawasan perumahan lah. And then dia kata just jaga adab, jaga batas kat sini. Biasalah tempat orang kan, nak kat situ pula dekat-dekat dengan pantai apa semua. So yalah, faham-faham sendirilah. Menurut tuan rumah tu lah. Saya mendengar juga perbualan mereka, and tuan rumah tu cakap kalau boleh kat sini jangan tinggal-tinggal sampah merata, jangan buang-buang sesuka hati, terutamanya perempuan lah. Maksud dia kata perempuan tu jangan buanglah dia punya barang-barang tu sesuka hati apa semua. So setelah kita orang dapat kunci apa semua, kita orang pun masuk Abang Acap. So tak ada apa-apa lah untuk hari pertama. Hari pertama kami melakukan sukan neka. Dekat situ pun ada pool dekat rumah tu. Walaupun berdekatan dengan pantai, rumah tu tetap ada pool. Kita orang pun banyaklah bersukaria bersama, berborak, ambil gambar, dan pelbagai aktiviti telah pun dilakukan. Serta tutuplah cerita pada hari pertama. Masuk hari kedua, ini yang berlaku Abang Acap. Pada pagi hari tu, salah seorang daripada sepupu saya pada waktu tu, dia ni demam panas Abang Acap. Demam yang sangat-sangat panas. Tak tahu kenapa, tak tahu apa hal, tapi dia kata dia waktu malam semalam ketika kami sedang bergurau apa semua, dia kata dia ternampak ada satu figure melintasi daripada bahagian chalet kami ke chalet sebelah. Macam tu. Tapi menurut sepupu saya, dia kata dia nampak figure tu seolah-olah macam seorang orang tua yang berjalan secara perlahan tetapi melompat ke arah rumah ke rumah. Macam tu dia kata. Dia nampak jelas lah. Lepas tu kita orang pun ada yang bertanya kepada dia waktu tu bila dia nampak apa semua. Dia kata waktu semua orang dah start nak masuk ke dalam chalet masing-masing, and dia waktu tu kat dalam kolam, and dia bangun, dia toleh ke bahagian luar pagar, dia nampak benda tu. Lepas tu tak pasal-pasal lah, demam sampai ke sudah. So itulah dia guys, cerita yang Acap nak kongsikan kepada korang semua. So kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you guys. Nampak. Kita punya soundman pun terperanjat. Takkan pendek macam ni cerita. tak go. Okay, so bila sepupu dia ni demam, so diorang ni kebanyakannya macam, yalah, bila dah dengar cerita macam tu kan, diorang macam, serius lah kan, ada benda kat sini kan. Tapi mungkin ni budak-budak je, sebab sepupu saya bayar dengan saya 14 tahun. Mungkin budak-budak je ni. So diorang macam tak macam mana, macam tak ambil pusing sangat lah. Just budak ni diorang rehatkan dengan mak dia. Yang lain go lah macam biasa. Malam tu Abang Acap, kami buat BBQ macam-macam lah. Bising Abang Acap waktu tu. Ada lagu abang saudara saya ni, Abang Fakrul ni, dia buka lagu DJ waktu tu dengan sound system yang dia bawa. Memang bising, memang riuh lah kita orang punya suasana. Memang meriah Abang Acap. Sampailah satu ketika, saya waktu tu Abang Acap tengah goreng sosis dengan ada satu Kak Lina saya, dia tengah goreng sosis bersama. And then waktu tu seorang daripada abang saudara saya, Abang Fauzi nama dia, dia kata, Suraya, abang masuk kejap nanti awak ganti kat sini, tolong abang kipas ayam ni. Boleh bang, abang ingin mana? Abang nak kencing dia kata macam tu. Okey, pergilah. Lepas tu si Abang Fauzi ni pun mengorak langkah dia daripada sana. So aku pun pergilah. Saya pun daripada tempat sausage tu berpindah ke satu lagi station, which is yang tengah bakar ayam. Saya pun kipas ayam. Tapi waktu tu Abang Cap, saya toleh untuk melihat ke mana Abang Fauzi tu nak pergi. Tapi saya rasa waktu tu Abang Fauzi ni memang dah tak boleh tahan Abang Cap. Sebab chalet kami ni, kalau nak pergi ke belakang lah. Kita orang ada ruang BBQ dekat belah depan, dekat dengan pagar ujung tu. So kalau nak pergi kena berlari. Mungkin member dah hujung-hujung, dia pun tak fikir panjang, dia terus pergi ke area pagar tu. Kat tepi tu ada macam satu laman, lepas tu ada pokok-pokok sikit. Saya nampak dia berdiri tegak kat situ dan ada air yang keluar. So saya macam, Abang Fauzi ni tak senonoh Apa ni? Kata nak pergi kencing kat rumah. Janganlah tengok. Dia jerit macam tu.
Dah tengok dah. Lepas tu dia orang dah semua gelak sama-sama. Yalah saya tak expect yang dia nak berdiri kat situ nak kencing sebab dia kata nak balik rumah kan. So bila Abang Fauzi tu dah settle apa semua, and then dia datang balik, dia kata dengan saya, kau nampak apa lah? Dia kata mana ada apa-apa. Sedikit lah. Dia kata macam tu lah. Kita orang bergurau lah sama sepupu kan. And so waktu tu kita orang pun sedia bakar. Sampailah satu ketika ni Abang Acap, saya sekali lagi tertoleh dekat area tempat, dekat area pagar tu lah, pagar yang saya kata Abang Fauzi pergi buang air tadi tu. Saya tertoleh sebab waktu tu saya rasa seperti kami ni diperhatikan. Diperhatikan. Saya pun toleh melihat ke arah pagar tu pada waktu tu. Saya tengok je dari situ. Saya pun tak tahu kenapa saya tiba-tiba nak pergi tengok tempat tu. Saya pun tengok, saya usah je waktu tu. Masa saya tengah tengok tu Abang Acap, saya nampak apa yang sepupu saya nampak semalam. Saya nampak Abang Acap, ada satu figure yang nampak macam nenek. Dia nampak macam berjalan tapi melompat. Tapi kali ni daripada dalam pagar, dia keluar pagar dan dia ke arah belah kanan. Saya pun tak tahu apa. Tapi waktu tu saya nampak macam, saya terdiam. Sebab waktu tu suasana tengah kiyuh, tengah kecoh. Saya seorang je saya rasa nampak waktu tu, dan saya diam. Saya rasa nak menjerit waktu tu, tapi saya diam. Saya hanya melihat apa yang terjadi, memandangkan benda tu pun tak datang ke arah kita. Dia keluar, so that's it lah. Macam tu lah dia kata waktu tu. So waktu saya punya bulu roma memang dah mengemang, dan saya terus sambung buat apa yang saya tengah buat waktu tu. Dan pada waktu saya tengah sambung apa yang saya buat waktu tu, tiba-tiba Abang Acap, saya terdengar ada bunyi orang menjerit daripada belah kanan saya. Sakit! Sakit! Macam tu, saya dengar macam tu. Macam faham tak? Kau bayangkan tengah giuh apa semua kan, tiba-tiba ada orang menjerit macam tu. And pada waktu tu saya nampak dekat belah bahagian kanan saya, yang dekat area PA system tu, mereka sedang, orang kata apa, berkerumun kat situ. Saya pun lagilah tengok. Kenapa ni? Abang Fauzi kau tu tak tahulah kenapa kan, dia duk pegang buah dia tu ke kiri ke kanan. Sakit, dia kata sakit. Apa dia buat tadi ni? Tadi dia ada kencing kat sana, Mak Teh. Aduh Akbar, salah tempat ke? Aduh gitu. Sakit. Kat situ waktu tu ayah saya kat situ, pak ndak saya kat situ, pak long saya kat situ, cuba nak bantu untuk menenangkan dia. And pada waktu kita orang cuba nak menenangkan dia, dia makin lama makin seriau tau, ke kiri ke kanan. Tapi dia duk pegang lah dekat area situ kan. Saya pun tak tahu kenapa, tapi dia menjerit-jerit waktu tu Abang Acap. And pada waktu tu, apa yang paling menakutkan sekali Abang Acap, kita orang boleh nampak yang Abang Fauzi ni, dia punya gigi ni macam ketap kacip, macam tu lah. Memang nampak sakit sangat-sangat waktu tu. And pada waktu tu juga kami cuba untuk mengangkat Abang Fauzi ke atas. And ketika semua orang pegang dia untuk angkat ke atas, Abang Fauzi tiba-tiba diam. Jeritan yang tadi bising-bising tiba-tiba diam Abang Acap. Kita orang ikut diam. Kita orang pun ikut senyap. Ji, kau okey tak? Waktu tu Abang Fauzi macam ni, mata dia terbeliak, tangan dia kat situ lagi, tapi dia tak bercakap apa-apa waktu tu. Pak Long datang dekat area dia. Ji, kau okey tak Ji? And tiba-tiba waktu tu Abang Fauzi ni melompat Abang Acap ke arah kami dan berlari sepantas yang dia boleh. Aku tak tahu dia nak pergi mana waktu tu. And kita orang macam faham tak? Panik lah kan. Dah nampak dalam keadaan macam tu, kita orang pun cubalah nak kejar dia. And pada waktu kami sedang kejar dia, dia berlari ke arah pagar Abang Acap. And sampai ke arah pagar, dia berhenti. Dia diri tegak Abang Acap waktu tu. Dia diri tegak, and then dia pusing pandang kita orang. Dia tunjuk macam ni. Dia tunjuk ke bawah. Dia tunjuk macam ni. Dia tunjuk ke bawah. Pas saya tengok benda tu, dia tunjuk apa tu? Mak Lang saya tanya. Lepas tu saya cakap dengan Mak Lang, itu tempat yang dia kencing tadi Mak Lang. Astaghfirullahalazim. Pergi ambil dia. Mak Lang saya bersuara dan semua orang pergi cuba mendekati dia. And pada waktu tu Abang Acap, ini yang paling saya tak boleh brain sekali. Abang Fauzi, dia pergi dekat tanah yang dia kencing tadi tu guys. Dia pergi macam dia macam ni, dia pergi area kat tanah tu, dia macam gembur tanah tu, and dia masukkan tanah tu, dia masuk dalam mulut dia Mat. Waktu tu dia macam
macam tu. Waktu tu memang keadaan kacau bilau. Semua orang pergi tangkap dia, pergi keluarkan pasir daripada dalam mulut dia, and kita orang pegang dia sekuat hati, and dia menggentan-gentan lah waktu tu. Gila lah, aku tak boleh bayang apa situation waktu tu. And kita orang buat sekuat yang boleh untuk angkat Abang Fauzi daripada kawasan tu untuk masuk ke dalam rumah chalet kami. And bila dah masuk ke dalam chalet kami, mulut dia ni penuh dengan pasir Abang Acap. And pada waktu tu kami cuba untuk menghubungi tuan rumah, and tuan rumah sampai lebih kurang 10 minit lepas tu. Tuan rumah kata dia ni dah salah tempat ni, dah salah place ni. And waktu tuan rumah datang tu, dia datang dengan seorang ustaz lah. And seorang ustaz tu tolong cuba nak ubat apa semua. And paling last sekali, yang paling kita orang rasa tragis, waktu ustaz tu tengah ubatkan Abang Fauzi, tengah dibaca-baca, dia pakai seluar agak terang tau. Kami boleh nampak ada tumpukan-tumpukan darah dekat seluar dia tu. Saya tak pasti apa yang jadi Abang Acap, tapi malam tu Abang Fauzi memang tak sedar dan dia dikejarkan ke hospital. And bila sampai ke hospital, dia ni dirawat apa semua. And then selepas beberapa hari, kami semua dapat pergi berjumpa dengan dia, melawat dengan dia. And lepas dia kejadian tu, kami terus balik malam tu. Kita orang terus pack up, kita orang terus keluar daripada kawasan tu. And Pak Imam tu kata dia ni dah buat samuan marah dekat situ. And apa yang saya dapat tahu beberapa hari lepas tu, yang kita orang dapat jumpa Abang Fauzi tu, Pak Ndak cakap yang doktor bagi tahu dekat bahagian kemaluan Abang Fauzi tu ada satu cut tau. Ada benda yang dah cakar ataupun ada benda yang dah potong, tapi luka tu tak dalam lah. That's why kita boleh nampak tumpukan-tumpukan darah dekat area-area seluar dia. Macam tu guys. So itulah dia kisah yang dikongsikan Suraya kepada kita. Dan ambillah iktibar. Saya pun tak ada cerita sebenarnya kat Pak Ndak apa yang saya nampak, tapi saya percaya dia ada kaitan dengan apa yang saya nampak. Biasa aku dengar kesalah kencing ni bengkak je man. Ini sampai cakau. Pedih man. Betul dia marah. Betul punya marah tu. So itulah dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Suraya kepada kita. Okay guys, so itulah dia kisah-kisah yang Acap nak cerita pada malam ni. Agak dahsyat juga sebenarnya, lain daripada lain kan. Kita selama cerita anak-anak kecil ni, waktu tu dia umur 14 lah, 2018, sekarang dah 4 tahun, mungkin dia dah habis sekolah dah. So itu dia kisah yang menarik. Acap rasa best. Untuk semua, selamat cuti sekolah. So kita boleh tengok cerita seram ni seminggu kan, sekejap-sekejap kan. Okay guys, terima kasih kerana menonton ke sampai tahap ni. Korang jangan lupa dah habis tengok tu, yang belum tekan subscribe, tekan dekat bawah subscribe, support lah sikit man. And okay, next edition of Seram Isnin kita ada artis jemputan. Siapakah dia? Kita bagi hint lah. Dia seorang pelakon senior yang banyak berlakon dalam cerita-cerita seram. Dia berlakon cerita congkak, dia berlakon cerita apa lagi, cerita jengka, cerita santau, filem-filem yang dia pernah berlakon lah. So korang kena nantikan. Kita jumpa di video akan datang. See you when I see you guys. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye.